Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, dalam video kali ini saya akan tunjukkan another way to solve the following linear equations by using Gauss elimination method. Masih lagi menggunakan Gauss elimination method, tapi kita ada another way lah. Okay, first step dia sama je macam yang kita buat sebelum ni. Kita convert dulu the following linear equations into metric equation. Okay, so kita ada matrix A and then kita ada matrix X, okay, which is the unknowns X, Y and Z, and then kita ada matrix B. Okay, so AX equals to B. Okay, yang ini sama, and then kita convert ataupun kita tulis balik, rewrite balik daripada matrix equation tadi kepada bentuk augmented matrix. Okay, kita keluarkan unknown dia X, Y, Z tu. So, kita rapatkan matrix A dan matrix B. Okay. So, yang ini dua step ni sama je macam yang kita buat sebelum ni. Okay. So, sekarang ni kita nak selesaikan menggunakan Gauss elimination method. Tapi kita buat another way ataupun alternative way lah. So, kita punya target sama. Kita nak jadikan the below triangle here equals to 0. Okay, 4, 5, 7 tu semua nilai dia mesti kosong lah. Last kita punya target nanti. Alright. So, ini kita punya row 1. And then kita ada row 2. Dan kita ada row 3. So, sekarang ni kita akan proses dulu pada kolom yang pertama. Kita akan jadikan 4 dan 5 tu kosong dulu. So, untuk jadikan 4 tu kosong, sekarang ni kita ambil row 1 dan row 2 dulu untuk dapatkan row 2 yang baru. Okay, so kita tulis dulu row 1 kita ada 1, 2, negatif 5, negatif 6, and then row 2 kita ada 4, 4, negatif 3 dan 7. So kita ambil dulu row 1 dan row 2. So target kita tadi kita nak jadikan 4 tu kosong. Okay, so bila nak jadikan 4 tu kosong, kita jadikan nilai yang di atas dia sama dengan 4 juga. Okay, so kita boleh darabkan row 1 tu dengan 4. Okay, so bila kita darabkan row 1 dengan 4, kita akan dapat 4. And then 2 darab 4, kita dapat 8. Negatif 5 darab 4, 20. Negatif 20. And then negatif 6 darab 4, kita ada negatif 24. So, row 2, kita salin balik lah. Kita tak ada darab dengan apa-apa. So, kita ada 4, 4, negatif 3 dan 7. So, kita akan buat operation tolak dekat sini supaya kita dapat new row 2. Okay, operasi dia mesti tolak. Okay, kita tolakkan row 1 dan row 2. So, 4 tolak 4, kita dapat kosong. And then, 8 tolak 4, kita dapat 4. Negatif 20 tolak negatif 3, kita dapat negatif 17. Okay, dan last sekali negatif 24 tolak 7, kita ada negatif 31. So, apa yang kita dapat dekat sini, dekat yang warna pink ni, ini adalah kita punya row 2 yang baru. Okay, new R2. Okay. And then kita nak jadikan, tadi kita dah jadikan 4 tu kosong. Sekarang ni kita nak jadikan 5 tu pula kosong. So, 5 tu berada di R3. So, kita akan ambil sekarang ni row 1 dan row 3. Okay, so row 1 kita ada 1, 2, negative 5 and negative 6. Dan sekarang kita ambil row 3. Sebab kita nak dapatkan row 3 yang baru. So, ambil row 3. Okay. So, sama juga macam step yang tadi. Okay, sekarang ni kita nak jadikan 5 tu kosong. Okay, tadi kita nak jadikan 4 kosong. So, bila nak jadikan 4 tu kosong, kita kena darab dengan 4. 1 lah.
Sekarang 5 nak jadikan dia kosong, kita kena darabkan 1 tu dengan 5. So, kita kena darabkan the whole row 1 with 5. Kena darab semua row 1 dengan 5. So, kita akan dapat row 1 yang baru dekat sini 5. And then 2 darab 5, kita dapat 10. And then negatif 5 darab 5, negatif 25. Negatif 6 darab 5, kita ada negatif 30. Okey, dan untuk row 3 kita salin balik lah. Okey. So, step yang seterusnya sama macam tadi. Kita kena tolak row 1, tolak row 3. Okey. Saya remind lagi sekali, operasi dia mesti tolak. So, 5 tolak 5, kita dapat kosong. 10 tolak 7, 3. Negatif 25 tolak negatif 13, kita dapat negatif 12. And then negatif 30 tolak negatif 9, dapat negatif 21. So, yang warna pink ni sekarang adalah kita punya new R3. Row 3 yang baru. Okay, so kita boleh tulis balik dalam bentuk augmented matrix tadi. Okay, kita tulis balik row 1. So, row 1 tak ada ubah apa-apa. So, salin je balik. 1, 2, negatif 5, negatif 6. Okay, row 2, ambil row 2 yang baru yang kita dah kira tadi. So, kita ada kosong, 4, negatif 17, negatif 31. Row 3 pun sama. Kita ambil row 3 yang baru yang kita tolak tadi. Kita dapat kosong, 3, negatif 12 dan negatif 21. So, ini kita punya first transformation. Okay. So, tadi saya bagi tahu target kita nak jadikan 3 nombor kat bawah ni kosong. So, sekarang untuk first column kita dah dapat dah lah kosong-kosong untuk first column dekat bawah tu. Dan 3 pula yang kita kena jadikan dia kosong. So, nak jadikan dia kosong, kita tengok dia berada di row mana. So, kita ada row 1, row 2 dan row 3. So, 3 tu berada di row 3. So, kita ambil row 2 dan row 3 yang kita akan operate. Ambil row yang di atas dia terus. Okay, row 1 jangan kacau dah lah. Okay, so row 2 kita ada kosong, 4, negatif 17, negatif 31. Dan row 3 kosong, 3, negatif 12, negatif 21. Okay. So, kita nak jadikan 3 ni kosong. So, sama macam yang atas tadi, bila nak jadikan 5 kosong, 5 dengan yang nilai atas tu mesti sama. 5, 5. So, sebab tu kita darab dengan 5. Okay, sekarang 4 dengan 3 ni mesti sama nilai dia. So, nak senang. Okay, row 2, kita darabkan dengan 3. Row 3 darab dengan 4. Okey, so senanglah 4 darab 3, 3 darab 4. Dapat jawapan yang sama nanti. Okey, so untuk row 2, darabkan semua row 2 dengan 3, kita akan dapat kosong. 4 darab 3, 12. Negatif 17 darab 3, kita akan dapat negatif 54. Negatif 51. And then negatif 31 darab 3, kita dapat negatif 93. Okey, untuk row yang ketiga, kosong darab 4, kita dapat kosong. 3 darab 4, 12. Okey, and then negatif 12 darab 4, negatif 48. Dan last sekali, negatif 21 darab 4, negatif 84. Okey, dan step seterusnya sama macam step tadilah. Kita kena tolak. Okey. Kita kena tolak. Okey. So, kosong tolak kosong, kosong. And then 12 tolak 12, kita dapat kosong. And then dekat sini kita nak kena dapatkan kosong tu
So sebab tu kita kena bagi dia sama. Macam contoh yang pertama tadi, step yang pertama. Kita nak jadikan 4 tu kosong, so kita kena pastikan 4 dengan 4 nilai dia sama. Bila tolak jadi kosong. Yang ini kita nak jadikan 5 tu kosong, so dua-dua row mesti 5. Sekarang ni kita nak jadikan 3 tu kosong, so dua-dua mesti sama nilai dia. So 12 tolak 12 dapat kosong. Okay, and then untuk seterusnya negatif 51 tolak negatif 48, negatif 3. Dan last sekali kita akan dapat negatif 9. Okay. So bila dah dapat, apa yang kita dapat ni sebenarnya adalah new row 3. So row 1 kita salin balik 1, 2, negatif 5, negatif 6. Row 2 salin balik yang dalam first transformation tadi 0, 4, negatif 17, negatif 31. Okay, kita salin balik daripada first transformation ni. Dan row 3 yang baru kita ambil yang kita baru kira tadilah. So saya tulis balik row 2 0, 4, negatif 17, negatif 31. Dan row 3 yang baru yang warna pink ni kita ada 0, 0, negatif 3, negatif 9. Okey. So tengok balik kita punya target tadi, kita nak jadikan 3 nombor yang dekat bawah ni kita nak jadikan dia kosong. So sekarang kita dah dapat 3 nombor tu kosong, jadi kita dah boleh selesaikan menggunakan linear equation macam biasalah. Okay, so kita nak convert balik kepada linear equation. So ni row 1. So untuk row 1 kita akan dapat first linear equation. So nak dapatkan first linear equation kita tengok balik rumah dia X, Y dan Z ni. So dia refer balik pada first equation kita. Kita ada X, Y, Z. Okay, yang masa mula-mula kita convert kepada matrix equation tadi. Okay, so untuk first row kita punya first equation kita ada untuk rumah X kita ada 1. So boleh tulis 1X atau X sahaja, and then tambah 2Y. Okay, and then tolak 5Z sama dengan negatif 6. Okay, itu equation untuk first row. And then kita tengok pula untuk second row, equation yang kita akan dapat untuk X kita ada kosong untuk rumah X, so tak perlu tulis. And then kita ada positif 4 untuk Y, so kita ada 4Y tolak 17Z sama dengan negatif 31. Okay, dan last equation daripada row 3. So rumah untuk X dengan Y dua-dua kosong, jadi kita tak perlu tulis, kita terus tulis untuk Z. So kita ada negatif 3Z sama dengan negatif 9. Okay, jadi bila kita tengok ketiga-tiga equation ni, okay, kita boleh selesaikan equation ketiga dululah. Kita boleh cari nilai Z. So Z, okay, okay, so Z kita sama dengan negatif 9 bahagi negatif 3. So kita dapat Z sama dengan 3. Okay, dan bila dah dapat Z, kita boleh substitute dalam equation yang kedua. Kita ada 4Y minus 17Z. So Z kita adalah 3. Kita substitute 3 dekat sini equals to negative 31. Okay, so kita selesaikan 4Y minus 17 darab 3, kita dapat 51 sama dengan negatif 31. So kita pindahkan dulu negatif 51 ke sebelah kanan, negatif 31 tambah 51, kita dapat jawapan dia 20. And then kita pindahkan 4 ke sebelah kanan. So 20 bahagi 4, kita dapat jawapan dia
5. So Y sama dengan 5. Jadi dah ada Y, dah ada Z, boleh substitute into the first equation lah. So X plus 2Y, Y 5 minus 5Z, Z is 3 equals to negative 6. Okay, so selesaikan dulu. X tambah 2 darab 5, 10, tolak 5 darab 3, 15 sama dengan negatif 6. Okay, so yang tak ada X semua kita pindahkan ke sebelah kanan, kita akan dapat negatif 6. Positif 10 pindah jadi negatif 10. Negatif 15 pindah jadi positif 15. So selesaikan, kita dapat jawapan X equals to negatif 1. So ini jawapan untuk linear equation kita tadi. Jadi kalau soalan minta kita guna Gauss elimination method, awak boleh guna cara yang saya tunjuk sebelum ni ataupun boleh guna cara yang macam saya baru tunjuk ni lah. So dua-dua kita terima dan jawapan akan dapat jawapan yang sama. Okay. So itu saja video untuk kali ni. Terima kasih dan Assalamualaikum.